Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin qudwatin nasi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat rakan-rakan yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi dalam iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik di dalam iKim #sebar kebaikan. Okey, betul. #sebar kebaikan. So, sahabat-sahabat, rakan-rakan sedang penonton sekalian, jangan lupa untuk kongsikan video ini sebanyak mungkin kepada sahabat-sahabat kita. Dan ajak mereka bersama-sama dengan kita setiap malam membacakan satu muka surat daripada Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Nadia, Ito, Zubaida, Wan Nur Qalbi, Sizdawiya, Zalina, Aziza, Latifah, Kamaria, Izza, Laila, Khalid, Syaritah. Baru, selamat datang Syaritah. Latifah, Zubaida, Arina, Radin, Ifah, Zainab, Robia, Siti Zawiyah, Lin, Rosita, Nur Haji, Aini, Jairin Los, Saliza, Mami, Seliza, Arina, Siti Aloya, Khatijah dan semua rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita. Empawan, Nurmah, Syarif. Khabar semua, saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Dan pada malam ini iKim telah masuk ke episod yang ke 280. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa buang masa, kita teruskan kita punya info tajwid pada malam ini. Masih lagi berada dalam tajuk tanda waqaf di dalam mushaf. Semalam kita telah bincang dengan sedikit mendetail, sedikit mendalam tentang hukum ataupun tentang tanda waqaf yang berkaitan dengan lam alif. Okay, sama ada boleh berhenti ataupun tidak berhenti. Yang pastinya kita jadikan asas yang telah disebutkan Imam Ibnu Al-Jazari di dalam matanya, seperti yang telah disyarahkan pada waqaf, bahagian waqaf sebelum ini, iaitulah waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan yang tidak boleh waqaf qabih, waqaf qabih. Bermakna ghairu jaiz. Dia masuk dalam waqaf yang ghairu jaiz, tidak boleh waqaf. Maksudnya salah kalau kita waqaf di situ, kerana dia mengubah makna. Okey, itu yang asas yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Adapun tanda-tanda waqaf ini telah diletakkan oleh para ulama selepas Imam Ibnu Al-Jazari, ulama-ulama yang selepas kedatangan Imam Ibnu Al-Jazari. So, tuan-tuan dan puan-puan, waqaf ini boleh berubah. Mungkin ada sebahagian mereka yang mentafsirkan sepatutnya di sini letak tanda waqaf qili, sepatutnya di sini letak tanda waqaf sili, sepatutnya di sini tidak ada lam alif. Sebab itu di dalam Al-Quran yang terbaru ini, waqaf lam alif ataupun waqaf lam alif itu mamnu', tidak kita panggil apa? Digugurkan, maksudnya tidak lagi diletakkan dalam mushaf. Okey. Yang pastinya ketika kita waqaf tidak mengubah makna.
Seperti yang kita berikan contoh waqaf qabih macam mana? La taqrabus solat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat. Dia waqaf di situ. Itu yang salah. Kerana apa? Mengubah makna. Itu termasuk dalam waqaf qabih. Okey. Kalau selagi mana kita dapat sempurnakan sentence, sama ada maksud itu terpisah. Maksudnya ada lagi penyambungan cerita selepas itu. Ayat-ayat dalam satu paragraf apa? Maksud paragraf dalam bahasa Melayu? Tak ingat dah. Okay, tapi tuan-tuan dan perempuan tahu kan? Dalam satu perenggan. Okay, terima kasih. Dalam satu perenggan, selagi mana ayat itu berada dalam satu perenggan, dan biasa kalau dalam bahasa Melayu, satu perenggan itu kadang ada kita panggil apa? Noktah, ada titik dan ada koma. So selagi mana satu ayat itu yang sempurna, sebab dalam satu perenggan biasanya ada beberapa ayat, kan? Ada banyak ayat. So selagi mana kita sempurnakan satu jumlah mufidah, okey? Tidak ada masalah, okey? Selagi mana kita sempurnakan satu jumlah mufidah, kita tak ada masalah. Baik, kita telah panjang kita sembang. Pada malam ni kita lihat terus. Fokus kita pada tanda waqaf dalam mushaf, iaitu tanda waqaf jim. Jim itu short form untuk jaiz. Perkataan jaiz maksudnya harus. Waqaf jaiz, harus. Apa yang dimaksudkan harus? Harus berhenti atau harus sambung. Tidak ada masalah. Dua-dua boleh. Ini senang lah kan, kalau kita jumpa waqaf jim ini. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berhenti. Boleh. Sambungkan. Wa huwal azizul ghafur. Ataupun kita nak sambung. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Kerana apa? Kerana boleh jadi pentafsiran yang dua pentafsiran, iaitu boleh dijadikan ayat wa huwal azizul ghafur itu sebagai hal. Hal itu keadaan. Maksudnya alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, iaitu Allah khalaqal mauta, menciptakan al-maut, wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji kamu siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Macam mana nak terjemah sebagai hal? Dalam bahasa Arab ada hal. Kita i'rab dia sebagai hal. Kalau nak terjemah yang mudah, wa huwal azizul ghafur. Dalam hal keadaan Allah itu al-aziz al-ghafur. Al-aziz al-ghafur. Maha pengampun. Kalau itu kita nak sambung. Untuk diuji antara kamu siapakah yang baik amalannya, dalam keadaan ketika itu Allah yang maha aziz dan maha al-ghafur. Begitu. Kalau nak i'rab dia. I'rab ni dalam kaedah tata bahasa bahasa Arab lah kan. Atau boleh juga kita nak jadikan kedua-duanya sebagai dua ayat yang saling berkaitan. Maka kita boleh berhenti. Sebab ahsanu amala dah habis. Dah sempurna dah satu sentence. Dah sempurna dari segi lafaz dan dari segi makna. Lafaz ni sempurna dari segi tata bahasa. Wa huwal azizul ghafur itu nak bagi tahu sebenarnya Allah ini permulaan ayat. Maksudnya istinaf. Kalau disebutkan di sini musta'nafatan, wa yasihu ja'aluha musta'nifatan. Boleh juga kita nak jadikan dia sebagai istinaf. Waw itu, wa huwal azizul ghafur itu sebagai ayat permulaan. Maksudnya kita tak payah sambung. Kita letakkan titik terus, dot terus. Kalau dalam bahasa Melayu kita letakkan dot, titik. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Titik. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah. Bukan lagi kita terjemah sebagai dalam hal keadaan, kita tak sambung tadi pada atas tadi. Itu sebenarnya berkaitan dengan kaedah nahwu, kaedah tata bahasa Arab. Untuk mudah faham, tak nak pening-pening,
jumpa jim, berhenti boleh, nak sambung pun boleh, tak ada masalah. Okey, nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Okey, so kalau dekat Putrajaya tu dia ada boleh jalan kalau tak ada kereta. Okey, boleh jalan kalau tak ada kereta. Itu bukan, itu lebih kena pada tempat lain. Sorry. Itu untuk Kili dengan Sili, nanti kita akan cerita. So, hari ni selesai untuk tanda wakaf jim. Okey, sama ada kita nak sambung ataupun nak berhenti. Kedua-duanya harus jaiz. Baik, rakan-rakan, ini mudah. Tidak berat saya fikir untuk kita dapatkan kefahaman. Okey, so kita teruskan untuk segmen yang seterusnya, iaitulah talaqi Al-Quran. Adakah anda semua dah bersedia untuk kita sama-sama bacakan daripada muka surat 280, juzuk yang ke-14, surah An-Nahl. Okay, kalau dah bersedia, cuba komen sedia. Okay, sedia, semangat dan bersedia, begitu kan, kalau dah bersedia. Okay, adakah anda semua dah bersedia? Okay, kalau dah bersedia, kita mulakan. Okay, baiklah, kita lihat hari ini kita akan mulakan bacaan daripada ayat yang ke-111. 111. Baik, dah sedia. Malam kita dah bawa dengan taranum tema kita, iaitulah semangat Faz Fuad. Selamat datang, lama tak jumpa. InsyaAllah lepas ni kita terus istiqamah. Okay. Malam kita dah sama-sama bacakan dengan taranum Nahwan. So pada malam ni kita akan terus dengan taranum Rast. Semangat sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ayat ke-111. Permulaan. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Silakan ramai-ramai di tempat masing-masing. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. Raikan rakan-rakan, kita berhenti di situ. Sedia mula. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف.
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Seterusnya ayat yang ke-117. Mata'un qalilun walahum azabun alim. Mata'un qalilun walahum azabun alim.
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Kita telah selesai sama-sama baca ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke-280. Kita tinggal lagi baki satu page untuk selesaikan juzuk yang ke-14. InsyaAllah esok mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk kita teruskan lagi kita punya pertemuan. Rakan yang berhadir, selamat datang. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di ruang komen. Saya mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan, sahabat-sahabat yang baru bersama-sama dengan kita pada malam ini. So insyaAllah kita setiap malam bersama akan langsung jam 10 malam dalam iQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #Sebar Kebaikan. So kalau rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian tak ada sebarang pertanyaan, kita sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita jumpa lagi malam esok. Seperti biasa, temu janji kita jam 10 malam dalam iQIM #Sebar Kebaikan. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi. Datang kawan daripada IG. Ada ke yang nak sama bacaan? Tidur awal mah semua. Tidur awal. Baca Anas.